kita semasa kecil dulu, mereka tidak ada peluang. Mereka tidak dipeluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghafal Al-Quran. Tetapi apabila mereka telah besar kan, dapat anak, dan anak inilah satu aset yang paling besar untuk kita. Jadi anak-anak sekalian, kita kena berterima kasih, kena bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan ibu bapa kita asbab kepada kita dapat mengenal Al-Quran. Dan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan, Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi pada orang yang menghafal Al-Quran, yang membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan mereka ke dalam syurga, dan Allah akan menerima syafaat kepada 10 orang ahli keluarga yang wajib masuk neraka. Ini seperti mana yang telah disebut Ustaz Razif. Jadi setiap hafiz perlu ada pada setiap keluarga paling kurang satu orang. Kerana dengan berkat syafaat dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima untuk dia menarik 10 orang ahli keluarga dia yang telah wajib masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Dan ibu bapa yang menjadi asbab. Dalam satu hadis diriwayatkan daripada Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, siapa yang mengajari anaknya membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampun dosa ibu bapanya ni, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dan siapa yang menjadikan anaknya itu hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran, maka dia akan dibangkitkan di akhirat nanti dengan wajah yang bercahaya seperti bulan purnama. Dan akan dikatakan kepada anaknya, bacalah Al-Quran, dan setiap ayat yang anaknya baca, Allah Subhanahu Wa Taala akan tingkatkan darjat syurga bagi ibu bapa dia. Satu ayat akan ditingkat, sehinggalah ayat yang terakhir lebih kurang ada 6,000 ayat lebih, maka darjat ibu bapa dia akan berada di tingkat yang paling tinggi. Tidak ada darjat yang paling tinggi di dalam syurga melainkan darjat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hafiz-hafiz Al-Quran. Di bawah syurga, di bawah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Jadi bapa-bapa, ibu-ibu sekalian, kita perlu ada satu kesungguhan azam, satu kesungguhan untuk menjadikan usaha supaya anak kita menjadi hafiz Al-Quran. Kerana apa? Kerana begitu banyak kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Barang siapa yang menghafal, menjadi asbab anak dia hafal Quran, maka di akhirat nanti dia akan dipakaikan dengan pakaian yang nilai dia tidak dapat ditandingi dengan dunia pun. Begitu mulianya untuk ibu bapa yang menjadi asbab kepada anaknya menghafal Al-Quran. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, ini adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena sangat bersyukur. Jadi bukan sahaja untuk mereka yang belajar, dia perlu ada empat sokongan. Jadi daripada mak ayah kita cuma 20%, daripada ustaz 20%, dan daripada tempat kita belajar 20%, 40%. Yang paling besar 40% adalah daripada diri kita sendiri. Kalau diri kita sungguh-sungguh, kita nak belajar, kita nak hafal, kita nak ingat, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pada kita. Ana inna zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat satu perkara mengikut sangkaan hamba-Nya terhadapnya. Kita sungguh-sungguh pada Allah, kita doa betul-betul pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar, Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat doa hamba-hamba dia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sia-siakan. Dan ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, janganlah kita takut anak kita bila belajar madrasah hafiz Quran, bila besar nanti mereka tak dapat makan. Ini satu fikiran yang sepatutnya tak wujud dah pada zaman sekarang. Kerana orang kafir, orang bukan Islam dan Muslim, Allah boleh bagi pada dia
nikmat di atas dunia ni, apatah lagi orang yang di dalam dadanya ada Al-Quran. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh sia-siakan? Tidak akan berlaku sia-sia dalam kehidupan anak kita. Bahkan mereka sepanjang hidup mereka berpandukan kepada Al-Quran yang telah mereka hafal. Selesai hafal Al-Quran, pergi masuk pondok pesantren untuk belajar tafsir, hadis sebagainya untuk memahami lebih Al-Quran. Jadi ini adalah satu usaha yang perlukan satu kekuatan dorongan. Saya masa di Malaysia dulu, dalam keluarga saya orang yang antara yang dalam keluarga belah ibu dan belah ayah saya orang yang pertama dimasukkan dalam madrasah. Jadi pada waktu tu ramai makcik-makcik, pakcik-pakcik ni tak bersetuju. Dia kata masuk madrasah nanti besar nak kerja apa? Nanti dah besar nak kerja apa? Masuk madrasah. Bila masuk madrasah, di Malaysia tu ada satu sijil dipanggil sijil SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Dan saya tak ambil pun sijil SPM ni. Sijil Malaysia ni penting untuk orang nak ambil kerja, nak masuk satu bidang kerja, dia kena ada sijil tu, wajib. Dan alhamdulillah saya tak ambil, dan kita fokus pada belajar agama kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah sia-siakan kita. Bahkan lebih daripada orang yang tak belajar agama pun, Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi rezeki dari mana-mana yang Allah Taala kehendaki. Ini kita kena yakin. Jadi ibu bapa-bapa, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pintu rezeki ada 13. Yang pernah saya dengar satu orang ustaz dia beritahu, pintu rezeki ada 13. Pintu rezeki maksudnya punca datangnya rezeki. Dan yang ke-13 tu adalah kerja, adalah usaha kita. Yang terakhir, yang pertama puasa, zakat, haji, amalan-amalan itu semuanya amalan-amalan yang mendatangkan rezeki kepada kita. Jadi sebab tu bapa-bapa, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kuatkan niat kita, niat supaya anak kita belajar sampai habis, sampai khatam Al-Quran 30 juzuk, dan akhirnya dapat sambung ke pondok-pondok pesantren. Kerana ini adalah untuk keselamatan anak kita di dunia dan akhirat. Bukan sahaja anak kita, tetapi diri kita menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala ganjaran yang kita tak dapat bayangkan hari ini. Jadi sampai di situ sahajalah bapa-bapa. Sampai jam berapa? 6. Jam berapa? Masya Allah. Jadi sikit lagi Jadi ibu-ibu, bapa-bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk menolong anak-anak kita perlu bantu dengan doa. Kita tak boleh semata-mata kita lepaskan anak kita belajar di madrasah dan Assalamualaikum, bye-bye. Kita di rumah, ibu dan ayah perlu bantu anak-anak kita dengan doa. Usaha bukan sahaja pelajar anak kita yang memainkan peranan itu pertama sekali ibu bapa. Yang pertama sekali ibu bapa. Ibu dan ayah pelajar tersebut perlu sungguh-sungguh tiap hari sembahyang hajat minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ustaz ataupun ustazah yang mengajar. Dan yang ketiga adalah kelas ataupun madrasah itu sendiri. Dan yang paling besar adalah daripada kesungguhan pelajar itu sendiri. Jadi ini adalah perkara yang dapat membantu anak kita daripada untuk berjaya nanti. Bukan sahaja kita serah pada madrasah, tetapi kita hantar di madrasah, di pondok pesantren, di kelas pengajian, kita di rumah berdoa setiap hari untuk kejayaan anak kita. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala beri kefahaman pada kita. Saya alhamdulillah sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana
mempunyai ibu dan bapa yang begitu sungguh-sungguh untuk saya belajar. Jadi walaupun dari segi permulaan berat kan, umur 13 tahun dah ditinggalkan keluarga. Jadi dengan sebab pengorbanan, mujahadah, kita susah payah tekan, tundukkan perasaan kita, maka dengan sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala telah mudahkan sehingga saya dapat hafal Al-Quran dan dapat sambung ke peringkat, kalau di sana disebut alim ataupun kelas kitab. Kalau di Malaysia tu ada 8 tahun, satu kelas 1 tahun. Macam ustaz di Kerincing dia 6 tahun ni kan. Kalau di Malaysia tu ada 6 tahun, 8 tahun. 2 tahun yang akhir tu dipanggil Dauratul Hadis. Dauratul Hadis akan belajar Sunan Sittah lah, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Jadi bila kita belajar, barulah kita faham, barulah kita nampak kita ada satu panduan bila mana kita hidup atas dunia ni. Kita ada satu perkara yang begitu bernilai, iaitu Al-Quran dalam hati kita. Dalam hadis, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, hafallah Al-Quran kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan azab hati yang mengandungi Al-Quran. Ada setengah riwayat kata api neraka tidak boleh membakar orang yang menghafal Al-Quran. Al-Quran tidak neraka tidak boleh membakar seorang hamba Allah yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Masya Allah, begitu besar kelebihan Al-Quran ni. Bukan sahaja untuk anak-anak, untuk bapa-bapa, ibu-ibu. Bila kita ada kesungguhan, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan tersekat-sekat. Tersekat ni maksudnya apa di sini, lambat lah. Kan kadang-kadang tu bila dah tua, jadi susah nak sebut huruf tu. Jadi untuk yang bersungguh-sungguh, walaupun dia susah untuk menyebut lafaz Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi 2 pahala, 2 ganjaran. Untuk orang yang bacaan itu lancar, maka untuk dia 1 pahala. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran, walaupun dia tak sempat untuk mengkhatamkan Al-Quran sepenuhnya, bila dia mati di akhirat nanti dia akan dibangkitkan bersama para hafiz. Jadi bukan sahaja anak-anak, siapa sahaja kita, ibu, bapa, semuanya ada peluang untuk dibangkitkan di akhirat nanti bersama para hafiz. Jadi jangan kita letak satu halangan, satu kesusahan, satu kepayahan. Ini satu benda yang mudah, yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat kesungguhan kita. Jadi sebab tu ibu-ibu, bapa-bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena bersungguh-sungguh dan sentiasa kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan dengan suasana fitnah pada zaman sekarang ni, pada zaman hari ini, zaman yang begitu dahsyat, zaman yang begitu dahsyat fitnahnya, dan tidak ada siapa yang terlepas. Ini kita lagi kena risau, kena takut, kena fikir, dan kita kena sentiasa setiap hari ulama bagi tahu kita setiap hari kita mesti sembahyang 2 hajat, sembahyang hajat 2 rakaat supaya Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan hidayah dalam diri kita. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan hidayah dalam diri kita, kita dapat mati dengan akhir kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beberapa hari yang lalu di Malaysia telah berlaku satu pesawat telah terhempas di berhampiran dengan Kuala Lumpur. Jadi dalam pesawat tu ada 8 orang. Ada 10 orang. Salah seorang dalam pesawat tu dia adalah hafiz Al-Quran. Dia adalah hafiz Al-Quran. Ni Allah nak tunjuk Allah nak tunjuk di atas dunia lagi. Ke-9 mayat yang ada dalam pesawat tu terbakar
tetapi yang seorang ni jasad dia tidak terbakar. Kalau ada tengok dia punya video tu memang mengerikan. Takutlah kerana begitu laju pesawat tu jatuh dan terus meletup. Jadi Allah nak tunjuk di atas dunia lagi Allah muliakan jasad orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Jadi ini yang perlu kita banyak doa, banyak sembahyang hajat pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita dan generasi kita, 7 keturunan kita, kan, anak kita, cucu, cicit, supaya mereka juga menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Bila mana kita sentiasa baca Al-Quran, hafal Al-Quran, mengaji Al-Quran, maka dengan Al-Quran dapat mendekatkan, menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis kursi Allah berfirman, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hamba-hambaku hendaklah dia sentiasa mendekatkan diri kepadaku bin nawafil dengan amalan-amalan sunat. Kerana amalan-amalan fardu memang sudah wajib ditunaikan. Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah perlu perbanyakkan amalan sunat. Hatta uhibbahu, sehingga Allah berfirman, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila ni natijah ataupun natijah penghujung apabila Allah Subhanahu Wa Taala cinta pada kita. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala cinta pada kita, maka ini adalah natijahnya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku, Allah berfirman, Allah kata, aku akan jadi pendengarannya yang mana dia mendengar. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga pendengaran dia, yang mana dia tidak akan mendengar selain daripada perkara yang menyukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, Allah akan menjadi telinga yang mana telinga dia itu mendengar. Maksudnya Allah akan jaga pendengaran dia daripada perkara-perkara maksiat. Allah akan jaga pendengaran dia daripada perkataan-perkataan mengumpat. Allah akan menjaga pendengaran dia daripada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi. Yang kedua, Allah berfirman, apabila aku mencintainya, aku akan menjadi pandangannya yang dimelihat dengannya. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga mata kita, dan natijah dia, mata kita tidak akan melihat pada perkara-perkara selain yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Mata kita tidak akan melihat maksiat. Mata kita tidak akan ingkar pada perintah Allah, tidak akan buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita. Wa yadahu alladhi, dan yang ketiga adalah Allah Taala menjadi tangannya yang dia pegang dengannya. Tangan kita ni tidak akan bergerak kepada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, warijlahu alladhi yamshi bihi, dan yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala akan jadi kakinya yang mana dia berjalan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kaki dia, tidak akan pergi pada tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini natijah penghujung apabila seseorang itu telah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di atas kehidupan atas dunia ini, kita perlu memperbanyakkan bacaan Al-Quran, amalan-amalan sunat, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita. Dan apabila Allah mencintai kita, maka jadilah kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita dalam hati kita bertakwa kepada Allah, ada rasa takut, sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak mungkin akan keluar daripada anggota badan kita perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah pimpin kehidupan kita, tidak akan berlaku satu pun maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapa-bapa, ibu-ibu, anak-anak, ustaz-ustazah sekalian, inilah
Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah pilih tempat ini di sini untuk dijadikan satu kelas pengajian. Dan ibu bapa mungkin perlu sokong, perlu bantu, perlu mudahkan anak-anak kita supaya mereka dapat belajar.